Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang soalan Putrajaya tahun 2020, soalan yang ke-7 yang melibatkan tajuk gelombang. Okey, rajah 7.1 menunjukkan corak gelombang yang dihasilkan di dalam sebuah tangki riak oleh getaran dua penggetar. Kita tahu dua penggetar ini adalah dua sumber koheren iaitu A. Ianya dikenali sebagai A. Dan tiga garisan ini adalah garisan antinod yang mempunyai interference membina. Dan jarak antara garisan ini adalah X. Okey, kita pergi kepada soalan A. Apakah fenomena gelombang yang terlibat dalam rajah 7.1? Iaitu interference gelombang. Yang kedua, apakah yang akan berlaku kepada jarak antara dua garis antinod yang berturutan apabila jarak antara penggetar dikurangkan? Soalannya, apa kesan kepada garis antinod kalau jarak antara penggetar dikurangkan? Jawapannya, garis antinod yang berturutan bertambah. Berdasarkan formula AX per D, nak dapat nilai X, AX sama dengan K, iaitu K ni adalah saya malakkan. Jadi, X sama dengan K per A. Dan K saya ganti dengan nilai 1. X sama dengan 1 per A. Sebab tu, kalau A bertambah, X akan berkurang. Kalau X bertambah, A akan berkurang. Kerana ia berkadar songsang. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan C. Seketul gabus yang kecil diletakkan di titik P. Nyatakan pergerakan gabus itu. Di sini titik P, yang mana berada pada garisan antinod. Gabus itu terumbang-ambing ke atas dan ke bawah dengan amplitude yang besar. Terangkan jawapan anda kerana interference membina dihasilkan di P. Okey, soalan D. Kedalaman air ditambah. Apakah yang akan berlaku kepada jarak antara dua garis antinod yang berturutan? Jelaskan jawapan anda. Jawapannya, jarak antara dua garis antinod yang berturutan berkurang kerana laju gelombang dan panjang gelombang bertambah. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Rajah 7.2 menunjukkan sebuah dewan kuliah di sebuah universiti. Pelajar menyatakan beberapa penambahbaikan perlu dilakukan kepada sistem bunyi. Cadangkan susunan pembesar suara yang bersesuaian supaya bunyi yang jelas dapat didengar pada keseluruhan dewan. Okey, tengok kepada rajah 7.2 dan jadual yang sudah terpapar. Untuk kedudukan pembesar suara, ada dua pilihan, sama ada di hadapan mikrofon atau di belakang mikrofon. Dan jarak antara pembesar suara sama ada dekat ataupun jauh. Okey. Soalan, kedudukan pembesar suara yang manakah sesuai? Iaitu di hadapan mikrofon. Kenapa? Berikan sebab kerana bunyi yang keluar daripada pembesar suara tidak dikuatkan semula oleh mikrofon. Okey, soalan yang seterusnya. Jarak di antara pembesar suara yang manakah sesuai? Iaitu jauh dari satu sama lain sebab supaya kedudukan interference membina atau memusnah sangat dekat sehingga sukar dikesan. Kita tahu apabila interference membina, ia menghasilkan bunyi yang kuat. Manakala interference memusnah, ia menghasilkan bunyi yang perlahan. Kenapa? Kerana amplitude interference membina besar. Manakala interference memusnah, amplitude dia kosong. Sebab tu ia perlahan. Jadi, kalau kita jarakkan antara dua penggetar tu, kita tak dapat beza sama ada bunyi itu kuat atau perlahan. Jadi, kita akan mendengar volume bunyi itu sama je. Tak dapat beza bunyi ketara antara perlahan dengan yang kuat. Okey.
Ataupun kita guna formula AX per D. X per D, kita malahkan AX sama dengan K, X sama dengan K per A dan X sama dengan 1 per A. Kalau X bertambah, A berkurang. A adalah jarak pembesar suara dan X pula jarak antara garisan antinot. Sebab tu ia sangat dekat dan ia sukar untuk dikesan. Setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.